الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada di majlis ilmu semulia-mulia majlis isi Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada lepas masih lagi berkenaan dengan semaya Jumaat. Lepas kita berhenti pada beberapa hadis yang berkaitan dengan semaya Jumaat dan juga fadilah-fadilah. Ini kita masuk pada hadis yang ketiga. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun amma faqala ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid fas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baytihi فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. Hadis yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya seorang lelaki yang buta telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Tidak ada orang yang boleh bawa aku pergi ke masjid sebab dia buta. Jadi orang buta ni kalau boleh pergi masjid, kena pergi masjid. Kerana buta, tidak nampak mata. Berbeza dengan orang yang bisu dengan pekak. Orang bisu, orang pekak ni, orang bisu biasanya dia pekak, dia pekeh sekali. Orang yang bisu ni biasanya dia pekak. Katakanlah dia tak pekak, tapi dia bisu, macam mana dia nak semaya? Sebab semaya itu dengan baca bermula dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia bisu, nak sebut lagi mana? Tak jadilah. Bagi nak baca Fatihah, nak baca Qur'an, nak baca lagi mana? Jadi ada pandangan ulama mengatakan orang bisu ni tak wajib semaya bagi dia. Enggak, tak cukup syarat. Nak semaya tu kena baca, kena tak ada. Kalau dia mari pun atas diri dia. Dan kalau dia mari nak semaya pun sekadar pergerakan sahaja. Jadi ramah hak bisu ni sebenarnya pengertian. Semua tak mari? Ni. Tak mari, semua bisu lah. Sebab dia tak boleh nak semaya di rumah lah kita. Tapi tarah hari bisu tu. Macam ni tak masuk semaya Jumaat ni, tarah hari bisu. Tapi kalau pergi buah kedai kopi, benar dia. Jadi orang bisu dia tidak boleh melafazkan. Sebab nak lafaz, dia kena masuk ke telinga, kena faham, kena ingat, kena lafazkan dengan mulut. Berbeza dengan buta. Buta mata tak nampak, tapi telinga dengar. Bahkan telinga orang buta ni lebih hebat daripada telinga orang celak. Sebab dia tidak ada input lain kecuali telinga saja merupakan sumber maklumat dia. Dia tengok dengan mata, tak nampak kau pasal serupa bagi dia, siap kau malis serupa. Kalau boleh isteri hak gelap pun serupa. Hak putih pun serupa juga. Tapi bagi orang ada mata ni, dia milih. Dia kawan nak hak putih-putih, gebu-gebu, glowy-glowy, pipi-pipi merah. Sebab apa? Sebab mata dia nak. Tapi bagi orang buta, dia ikutlah serupa bagi dia. Jadi mata ni tidak jadi sumber untuk dapatkan maklumat. Hanya satu saja apa dia? Telinga dia. Banyak dapat maklumat lah. Tangan pun dia boleh guna juga nak baca Quran, braille ke apa tu.
Cuma hak paling banyak sekali ialah telinga dia. Sebab itulah Tuhan sebut dua nikmat sama, as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Dua nikmat yang besar. Hilang salah satu kan. Mata nampak tapi tak dengar telinga. Wah kita. Orang duk buah kedai kopi sedap-sedap. Wah suka kita gapo dia duk buah. Nampak dia duk buah tapi tak tahu gapo, tak dengar. Begitulah juga kita katakan telinga dengar tapi mata tak nampak. Hilang satu nikmat. Jadi orang yang bisu tadi tidak wajib bagi dia semaya, apatah lagi semaya. Begitulah juga dengan orang yang pekak. Orang pekak ni dia tak dengar kau satu, baik apa tak dengar, betih apa tak dengar. Kali dia mari semaya nak baca apa dia tak pernah dengar. Jadi dia mari tu atas inisiatif diri dia sendiri, mari semaya hanya dari pergerakan sahaja. Berbeza dengan orang buta. Orang buta ni walaupun dia tak nampak tapi dia dengar tak imam sebut Allahu Akbar, dia pun angkat tangan. Sami Allah liman hamidah, dia pun bangun. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dia tahu belakang melalui dengar. Sebab itulah semaya orang yang berada di luar masjid. Contohnya masjid ni penuh, dia duduk luar masjid. Tak nampak tak imam. Tak nampak tak imam tapi dia dengar. Maka sah semaya dia. Dengan syarat penuh lah. Duduk luar tu tak nampak tak imam. Maka dengan pendengaran tadi dia dengar, maka sah semaya dia. Kerana dia tahu pergerakan tak imam itu melalui pendengaran. Kita bayangkanlah zaman sahabat Rasulullah SAW duduk di padang Arafah ramai-ramai. Tok imam duduk depan tu, kita duduk belakang. Tak dengar. Dah mana ada speaker ke apa. Lepas tu pakai mubalih saja, mubalih. Mubalih ni dia hanya sebut Allahu Akbar rukun, pertigakan rukun. Hak baca tak imam dia tak ikut. Kita tahu tak imam itu sudah rokok apabila mubalih tu rokok disebut Allahu Akbar, rokok berlaku. Pernah kau semaya lagi tu? Semaya tak dengar tak imam baca, pernah? Kita semaya ramai-ramai sebab tak ada speaker, tu imam depan tu duduk tepi sama mana tu imam ni. Kita duduk belakang, tak dengar. Pernah kau semaya lagi tak? Benar. Tak mah pernah lah. Lepas tu kita ikut pergerakan orang depan ni. Ambo pernah duduk di Pakistan buat ijtima' tabligh besar-besar di kawasan bukit saja keliling-keliling. Sepagi kita pergi pada Arafah tu lah, bukit keliling-keliling, tengah-tengah ni pada peluah di pasal KM. Ijtima' tu 2-3 hari jugalah. Amo pergi nak tengok pengalaman lagu mana ijtima' tengah-tengah pada pasir. Dia gali parit luar agak, dia pun buat jamban dengan itu kain gitu, tutup dengan kain plastik gitu. Bang seroyak dah pun tak mengalir kan. Balik sana orang jual. Lepas tu tengah ni pak orang duduk belakang, orang berhak semaya ke apa. Pas tanya semaya, tu imam duduk depan ujung, kita duduk belakang. Tak dengar tu imam macam kamu tak ada speaker. Speaker ke mana tengah bukit ni? Ada speaker. Ada speaker tanya ceramah dia buka. Tanya semaya tak buka. Jadi guna siapa? Guna mubalih tengah-tengah tu. Mubalih maksudnya orang yang agak-agak katalah 10 sah, sorang. 10 sah, sorang. Dia ni dengar hak depan, dia pun sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ikut tu. Hak depan tak main baca surah tu, tak dengar apa satu. Tu situasi apabila kita semaya dalam keadaan masjid penuh, kita tak nampak tak imam tapi kita dengar, maka sah semaya kita. Jadi sebab itulah orang buta ni wajib bagi dia semaya. Maka kena mari masjid, kalau boleh mari kena mari. Sebab itulah cerita ni seorang lelaki buta mari jumpa dengan Rasulullah SAW. Mari orang alasan dia tak boleh pergi masjid. Rasulullah, ambo tak ada orang nak pimpin pergi masjid. Laisa li qaidun yakuduni ilal masjid. Tak ada orang nak pimpin ambo, nak ari ambo pergi masjid. Orang yang sungguh nak pergi masjid, buta ni nak pergi sebenarnya, cuma tak ada orang nak pimpin. Ni kita tengok di dalam masyarakat kita ni ada Mocik tua, pocik tua tak cakap nak jalan, tak cakap nak jalan nak pergi masjid, tapi nak pergi masjid. Atas kata tolak ni. Mau tengok seorang nenek lah, homo rasa 70 lebih tu rasa. Ni enggak ada dia. Duk atas kata tolak. Wheelchair tu lah. Nak pergi surau. Rumah dia dengan surau tidak jauh mana tapi nak pergi tu payah. Dia upuh cucu dia ni bayar pitih. Ambil lah 10 ya, tolong tolak nenek ni pergi surau. Budak bunyi pitih 10 ya, tolak selalu. Hari balik. Tolak pergi hari balik. Kerana hati tu nak pergi masjid. Jadi kalau boleh kita nak jangan nanti tunggu duduk atas wheelchair buat pergi masjidnya. Masa sehat ni kita pergi dah masjid. Pernah juga ambo ni tengok seorang
seorang pokcik hak sat ni cerita nenek ni seorang datuk tua dah dia nak pergi masjid juga. Anak-anak duk Kuala Lumpur belakang kerja sedap-sedap belakang tak ada orang nak cara rumah, dia duk seorang rumah. Natu marilah tengok jari-jari. Mari ayah makan dah pagi nak makan gapo nak pergi beli. Pas tengah hari karang pula, pas malam karang pula. Sebab dia pun sibuk juga, ada keluarga juga. Tapi boleh pergi mari duduk sama-sama duduk Kelantan. Nak pergi rumah dia tu dia setengah jam boleh pergi tengok pas mari pula. Bah, tok tua ni sebut pernah tu dia kata kalau boleh aku nak pergi sembahyang Jumaat di masjid. Tapi tak ada orang boleh bawa aku. Kalau boleh kak nak upuhlah dia, tolong mari ambil kereta ada dah bawahnya, ambil piping dia tak atas kereta tolak tu kan, tak atas kereta pergi masjid, pas tolak naik tak depan. Pas tolak pula masuk kereta buat balik rumah pula. 5 kali sehari nak upuh. 50 riyal sehari. 5 waktu. Abon kalau boleh. Kalau tak ada kerja, bukan kerja mudah tu. Kereta dia, minyak dia. Kita dibawa dia ke masjid 5 kali sehari. Jadi natu ni apabila tua ni meluahkan perasaan nak pergi masjid, dia kata kita nak tolong orang tak ada ni kita boleh tolong dia nya. Kita nak tolong nak penuh kehendak dia hak comel. Pergi masjid comel dah tu. Cuma kita nak kita tolak kita tak ada masa. Maka dia pun carilah jiran-jiran sebelah tu tak ada kerja. Dia kata nak ada kerja 50 riyal sehari, kerjanya bawa pocik ni di atas masjid, pas awak balik, pas tak rumah, pas mari pula 5 waktu. Betul lah kalau tak ada kerja kan? Sedang molek dia kata. Kita pun boleh pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pun boleh. Pas tolong orang pergi sembahyang Jumaat pula, pas boleh pitih pun. Dia boleh hias. Orang ada pitih lah. Awak pergi, dia pun janji dengan itu kerja dia 5 kali sehari pergi masjid. Sebab nak pergi masjid sanggup bayar upah orang bawa pergi ke masjid. Kalau kita kata orang buta ni kalau dia ada pitih rasanya bayar juga. Ambos sendiri kata kalau pada tu uji kan sakit lagi masjid tapi tu hawi pitih. Nak upah juga kan. Siapa tak ada budak-budak boleh piping kita boleh akak kita pergi masjid nak sembahyang Jumaat di masjid sampai bila? Sampai aku mati. Kita nak sudah lagu tu. Jadi orang buta ni mari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wahai Rasulullah. Laisa li qaidun yakuduni ila al-masjid, tidak ada orang boleh pipi aku pergi ke masjid. Maka bagaimana Rasulullah? Maka dia bertanya Rasulullah SAW, boleh tak yurakhisalahu, Rasulullah beri kelonggaran kepada dia, fayusalli fi baitih, untuk dia semaya di rumah dia. Kalau boleh ke ambo semaya di rumah lah, mungkin tak ada orang nak bawa ambo pergi masjid. Maka Nabi kata farakhasalahu, lalu Nabi memberi kelonggaran kepada dia, boleh semaya di rumah. Maksudnya zaman Rasulullah ni Nabi suruh mari semaya Jumaat belaka. Mazhab Hanafi semaya Jumaat tu sunat muakkad. Bila-bila sunat muakkad pun penuh masjid. Mazhab Syafi'i kita fardu kifayah, sebahagian buat lain tak dosa. Cuma pada semaya Jumaat tak boleh lah. Katakanlah Tok Imam dengan Tok Bilal 2 orang ada. Lepas belakang mungkin tak ada. Sebab fardu kifayah. Semaya Jumaat ni paling-paling kurang 2 orang. Sore setengah pun tak apa dah, sore setengah. Tok Imam sore pas OKU sore ada sekerak. Tak apa, dah kira 2 orang dah tu. Sore tak jadi semaya Jumaat. Macam mana Jumaat tu at least 2 orang. Jadi bagi mazhab Syafi'i kita ni ingat menang fardu kifayah. Orang lain buat terlepas kita. Tapi bagi mazhab Maliki, mazhab Hanbali wajib tak pergi dosa. Apabila beza pandangan mazhab tadi, maka bezalah suasana bi'ah tadi. Hak pandangan kata wajib ke, ke mana pun dia kacau semaya Jumaat juga. Sebab wajib dosa. Hak mana fardu kifayah tadi kan, dah ada orang gidah juga, tak apalah kita semaya rumah kita lah, tak dosa dah. Manakala mazhab Hanafi ingin lagi sunat muakkad. Kalau semua tak pergi sembahyang Jumaat, tak dosa belaka. Semua ingin sunat muakkad. Tapi suasana sebaliknya. Kita tengok di Pakistan walaupun pergi dengan sunat muakkad, penuh masjid. Sunat muakkad tu, tapi penuh masjid. Kerana payah ada kesedaran dari diri dia, apa dia? Kesedaran untuk jaga sembahyang Jumaat 5 waktu. Baik. Lalu Rasulullah SAW telah memberi kelonggaran kepada orang yang buta tadi. Falamma wala, apabila ibu tu tadi berpaling nak balik, Nabi panggil semula da'ahu. Kata mai semula. Faqala lahu, maka Nabi tanya, hal tasma'un nida' bis salah, adakah kamu mendengar an-nida' bis salah,
laungan azan untuk semaya. Bel semaya. Dengar ke? Orang Tok Bilal bel tu. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham bagi orang yang dengar bel, maka jadi wajib bagi dia. Wajib kan? Wajib jawab azan. Yang keduanya wajib datang masjid. Mengikut hadis ni lah. Cuma pandangan mazhab kita tidak pegang dengan wajib. Ini mazhab lain pegang. Nabi kata dengar ke bel? Dia kata dengar. Maka Nabi kata apa? Fa'ajib, maka jawablah. Jawablah sih maksudnya datanglah sembahyang Jumaat kalau boleh. Kalau boleh mari juga. Kalau tak boleh nak mana? Bukan kata jawab azan, jawab saja. Ada orang jawab saja. Duduk tengah main bola, main futsal, tiba-tiba orang bel kata berhenti. Kape kamu tak berhenti orang bel. Oh, berhenti senyap. Lah kau sudah bel, sambung semula. Tu bukan jawab azan. Tu mempermain-mainkan lagi. Sebabnya maksud daripada azan tadi, hayya 'alas solah, mari semaya. Berhenti main bola, berhenti main seruput, berhenti agak lembu, berhenti belakang, mari semaya. Ambil ayat lagu tu pada orang di sebuah surah, dia kata, berhenti tinggal gitu, nak ambil kat orang lembu. Duduk tengah main seruput, berhenti tinggal main seruput, pergi semaya. Kata hilang main seruput. Ambil kata biar cedik sikit. Bukan kata suruh tinggal situ. Sipel lah semata. Gitu ada store kau mana ke, pas marilah. Mata kau usul mari semua pakai tinggal. Ni tak email suruh mari ni hilang mutambak. Tu mung bodoh kata. Sebab tak nak mikir. Bagi tu tak email royak. Pandai-pandai kita lah lagu mana kita nak jaga harta kita. Cuma hok masuk email tak ialah kita abaikan benda lain, sipel belakang benda lain, mari semaya Jumaat. Bagi orang yang cakna kepada semaya Jumaat, tak ada rebel lagi dia mari dah. Tujuh ni orang baju suku orang tinggal belum ada dia cakna tinggal belakang manusia mari tunggu orang azan. Bahkan kalau tengok dalam hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan kelebihan mari hawa masjid tunggu orang bel. Imam Nawawi buat satu bab khusus kelebihan tunggu azan, babu intizaril azan, bukan tunggu semaya, tunggu orang bel mari awal. Tunggu orang bel ni maksudnya dia dengan Tok Bilal tu sekali mari ataupun dia mari awal pada Tok Bilal. Tunggu. Itu ada kelebihan yang khusus. Cuma apabila kita tengok dalam bab sembahyang sunat, Nabi kata jadikanlah sebahagian daripada sembahyang kamu di rumah kamu. Maksudnya afdal sembahyang sunat tu di rumah. Timbul soalan di situ, saat ni suruh mari awal, apa suruh sembahyang sunat di rumah pula? Tembung tu berlaku kontradik dia panggil. Saat ni suruh mari awal. Lepas kata afdal sembahyang sunat di rumah. Kalau mari sembahyang sunat di rumah nak mari awal ke mana? Pening. Hak mana ni ustaz? Dia ada satu kaedah dia. Dua-dua hadis Nabi. Kaedahnya gini, bagi orang berjiran dengan masjid. Bagi berjiran dengan masjid lah. Maka afdal bagi berjiran dengan masjid ni, sekeliling masjid ni, apabila bunyi orang bel, dia sembahyang sunat di rumah dia. Sudah sembahyang sunat, mari masjid. Sebab tidak ada langit di situ. Kerana nak ambil kelebihan sembahyang sunat di rumah. Bagi orang yang jauh daripada masjid, kalau dia sembahyang sunat di rumah, dia mari masjid, sudah sembahyang. Maka afdal bagi dia sembahyang awal. Kenapa tak? Ni sembahyang sunat qabliyah. Sunat qabliyah bagi jiran masjid, dia sembahyang sunat di rumah dia. Kenapa? Apabila kita lihat pada hadis Rasulullah SAW, Nabi sembahyang sunat di rumah. Rumah Nabi dengan masjid ni sedinding. Bubuh lasir. Nabi sembahyang di rumah. Apabila Nabi keluar, Tok Bilal pun qamat. Dan Nabi sebut dah kata Bilal. Qamat apabila nampak tak imam tu, nampak ambu tu baru qamat. Jangan qamat awal. Dia ada masjid-masjid ni qamat awal. Tok imam tak tahu mana lagi kecil ke masuk jamban ke dia qamat dah. Dia kata dah jam 10 minit kita. Allahu akbar, sudah qamat juga balik kelih. Imam. Orang royak dah ke tunggu tu imam mari dulu. Biarlah 10 minit ke 12 minit. Jangan pergi tengok 30 minit sudahlah. Maksudnya boleh ra'i lagi. Mana tak imam tahu nampak tu tandah ni. Tunggu dia tak mari lagi. Dia jadi duk cacap berlaku. Jadi apa? Jadi kaget, jadi sebuah salah. Nak semayang pun tak imam tak mari. Tak saya semayang pun qamat dah. Jadi salah habuh dia panggil. Jadi dari sudut pelaksanaan nampak tak comel lah kita. Sebab itulah. Baik kita duk cokor dulu. Cokor tunggu sampai tak mari baru qamat, baru nampak comel lah kita. Yang keduanya, kata kalau tu imam kita dah mungkin berok cerah ke gapo. Hak mana ada ni ambil tanggungjawab lah. Jangan duk mai akal bukan tu imam.
dia nak jadi TMA sangat, suruh dia. Salah lagu tu. Dia kena baik cooperate, kena kerjasama. Tanya-tanya kita lorak ada yang mau pula. Barulah jadi comel masyarakat tadi. Barulah jadi comel pelaksanaan. Ni duk badi kau. Duk badi tolak. Dia kalau ada kampung ada surau-surau, dia pandai tapi tak senang. Dia pandai. Boleh jadi TMA, boleh baca Quran betul. Tapi tak senang. Dia tolak kan lain. Kata demo lah demo. Naik itu hot apa sago. Hot apa sago, hot otak betul stesen mana naik jadi TMA, kat baca kau lah. Bahawa kampung mai kau. Mahu kau tu email tu. Mahu apa dia? Mahu ni orang pandai tak saya naik lah. Tak saya ambil tanggungjawab. Jadi kita sendiri kena berlatih lah. Agak-agak kalau tu email tak naik tak ada kan? Kita pun naik secara sukarela tadi. Fikir atas dasar pahala, bukan atas dasar gaji. Gaji pun tidaklah mana sangat 1,200 tu email ni. Cuma bunyi khabar bahawa ni pernah jumpa dengan Allahumma salli ala Muhammad dengan timbalan Menteri Agama di Masjid As-Saleh dan juga Menteri Agama di mari turunlah. Dia kata kemungkinan email ni kita akan grade 41. Kalau geger ni kan pakak minta email berlaku apa grade 41 boleh pada ni tak asyik. Jadi lain niat pula lah. Cuma kita kata kita kena ambil tanggungjawab. Tak kira lah gaji kau gerik apa tu, nombor 2 ambil tanggungjawab untuk sempurnakan sembahyang tadi. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada lelaki yang buta tadi, apabila kamu dengar azan maka jawablah. Jawab itu maksudnya kalau boleh kat mari, kalau tak nak ke mana. Kembali pada soalan tadi, bagi orang yang rumah dia jauh maka dia mari awal dapat pahala mari awal. Hak mana rumah dekat, dia semaya sunat di rumah dapat pahala semaya sunat di rumah, lebih afdal daripada semaya sunat di masjid. Jadi masing-masing ada dia. Hak tu bagi semaya qabliyah, bagi semaya ba'diyah. Sebab semua boleh balik rumah belakang, maka afdalnya dilaksanakan di rumah. Hak dekat ke, hak rumah jauh ke, balik semaya di rumah. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang kita belum pada sampai rumah kita kona-kona. Kau cina lu, mana? Di sana kau tipaya, kau migori, kau pung tu kan? Balik-baliknya ada kenyap, pakai dok lah. Maka kalau daripada tertinggal hak afdal rumah, baik kita buat hak kurang afdal, tapi buat. Tak usah kita nak kejar hak afdal tapi tinggal belakang. Hak afdal pun tinggal, hak tak afdal pun tinggal. Jadi kalau kita masuk ada program lain, belum pada sampai rumah ni banyak kita banyak hala pula, maka kita sudah di masjid lalu. Biarlah hak afdal tadi, ambil hak kurang afdal, yang penting buat juga. Atas dasar apa? Nak jaga sembahyang sunat tadi. Jadi berlakulah gabungnya kedua-dua hadis tadi, maksudnya boleh mari sembahyang awal dan boleh juga sembahyang di rumah kita sembahyang sunat. Apa Nabi suruh sembahyang sunat di rumah? Kerana tak siwi jadi rumah kita ni sunyi daripada ibadat. Dah kita sembahyang jemaah di masjid dah, membaca Quran di masjid, jadi rumah kita tu jadi kosong, tak ada ibadat kan. Bahkan Nabi sebut dalam sabda, la taj'alu buyutakum kama qabr. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti perkuburan. Tak ada orang semaya, tak ada orang baca, tak ada orang satu. Maka kita ambil sebahagian daripada masa kita semaya di rumah, kita semaya sunat. Begitulah juga adanya sebahagian waktu kita baca Quran di rumah kita, baca ta'lim dan sebagainya, untuk hidupkan rumah kita tu dengan ibadah-ibadah. Boleh. Itu satu hadis yang sebut oleh Imam Muslim. Hadis yang keempat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayahtatibu thumma amura rajulan fayumma an-nas thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriku alaihim buyutahum." Katanya Rasulullah SAW, demi yang nyawa aku di tangan, demi Allah. Nabi bersumpah ni. Dia kata demi Allah, Nabi kata, aku teringin untuk suruh orang ni hipung kayu api. Hipung kayu api tak depan masjid. Fayahtatibu summa amarajan. Kemudian apabila masuknya waktu semaya, aku suruh orang jadi imam, aku pergi cari rumah-rumah orang yang tak semaya tu, aku nak nyala api, nak bakar rumah-rumah dia sekali dengan dia. Tu bukan tak semaya di rumah, tak mari semaya Jumaat. Jadi berdasar kepada hadis-hadis ni, ada sebahagian ulama mengatakan wajib semaya Jumaat. Nabi nak pergi bakar rumah.
Walaupun demikian tidak pernah berlaku Nabi pergi bakar rumah. Tak ada. Orang panggil Nabi repot. Repot dengan apa dia? Ugut. Satu ugut yang menakutkan. Sebab Rasulullah ni tak kecek saja Nabi buat sungguh. Kalau bukan kecek saja kata dia tu batu buar dia kata. Kalau jin hari tu kata tapi Rasulullah ni kalau kecek buat sungguh. Cuma Rasulullah dalam bab ni atas dasar ugut dia nak suruh orang tu berasa takut. Seolah-olah orang atau orang sembahyang Jumaat ni sama taraf dengan ahli neraka, bakar lalu. Akhirat saya tak kena bakar, baik bakar atas dunia bakar. Sekali rumah-rumah kita bakar. Bapa saya nak tinggal rumah. Saya nak tinggal bini, saya nak tinggal harta rumah tu, siapa tak boleh tinggal nak mari sembahyang Jumaat. Duduk lagu dengan baik-baik dulu. Sedangkan dia kena ingat rumah dia, harta dia, bini dia, anak dia tu pemberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harap kita cari, taklah mana sangat. Semuanya adalah merupakan pemberian daripada Allah dan bila-bila masa saja Tuhan yang boleh tarik. Gini mudahlah kita kata satu keadaan berdasar pada hari ni. Setiap kali ahli Muhammad mari ni ada kat 50 orang ni, sekali mari bawa 10 orang kaya api. 50 hutang dah. 5 waktu 250 hutang. Tu. Boleh sebulan penuh dapat tu. Orang pun mari tengok, mana kayu banyak luar surga kau? Tak bukan surga ni. Nak bakar rumah orang tak mari sembahyang Jumaat. Kata ilih masjid ni. Siap raya api dah. Jadi benda tu boleh ataupun tulis situ. Inilah kayu yang akan digunakan untuk bakar rumah orang tak mari sembahyang Jumaat. Tepek situ. Rasa kenaling dah. Rasa kenaling juga. Supaya kita letak gambar kain kafan, gambar mayat kain kafan letak di depan kubur gitu. Lalu malam-malam nampak rasa kenali juga. Mayat ni. Hatu kocong ni mari perasaan takut gitu. Sekurang-kurangnya lah. Tapi bukan nak suruh takut gitu, tapi nak suruh ada kesedaran rasa cakna kepada sembahyang Jumaat 5 waktu. Baik. Hadis yang kelima daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala katanya man sarahu an yalqallahu ta'ala wa musliman, sesiapa yang merasa gembira ataupun suka untuk bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari keesokan itu pada mati dalam keadaan muslim, itu berserah diri kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, falyuhafiz ala haula'i salawat, maka hendaklah dia jaga sembahyang 5 waktu haitsu yunada bihinna. Lagu mana jaga? Hendaklah dia sembahyang di mana tempat itu dilaungkan azan. Semaya di masjid-masjid ataupun surau-surau yang diazankan. Kerana di rumah tu orang tak azan. Walaupun kita azan tu tidak dikategorikan tempat yang khusus untuk azan. Azan soal kita lah. Tapi masjid tempat khusus untuk dilakukan azan. Maka semaya di masjid, surau dan sebagainya. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum, karena Allah Taala telah mensyariatkan bagi nabi kamu sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunah-sunah yang akan memberi petunjuk kepada kamu. Wa innahunna, dan sungguhnya ianya termasuk daripada sunan, itu sunah-sunah yang memberi petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, sekiranya kamu semaya di rumah kamu, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana orang yang kamu semaya, sebagaimana orang yang telah tertinggal daripada semaya Jumaat di rumah dia, la taraktum sunnata nabikum, nescaya waktu itu kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Kerana sembahyang Jumaat adalah sunnah nabi yang paling dekat dengan kita. Puasa sekali setahun, puasa Ramadan. Zakat kalau ada pitih, kalau ada pitih pun ikut hawa, ikut risak. Haji sekali seumur hidup. Hak paling dekat dengan kita sunnah nabi ialah sembahyang Jumaat ni. Kalau hak ni kita tak jaga, tak ada, kosong. Kosong gitu, kosong daripada sunnah Nabi. Kerana dalam semaya tu bermacam-macam benda ada dalam semaya, dengan baca Al-Qurannya, dengan selawatnya, dengan zikirnya, berbagai-bagai ibadat ada dalam semaya. Baik, walau taraktum sunnata nabikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, pasnya satu hari kamu akan jadi orang sesat. Kalau lama acak tu hari sembahyang Jumaat, tak mari, kau lama kau tak mari, akhir sekali kita akan terlibat dengan benda-benda yang buatkan kita ni jauh daripada agama, akhir sekali terlibat dengan maksiat. Tu sipir dia. Sipir dia, kalau lah kita ni dekat ke arah benda yang baik, maka kau banyak kebaikan kita buat. Tapi kalau kita jauh daripada benda yang baik, maka yang menarik kita ialah benda yang jahat. Mula-mula start dengan tak pergi sembahyang Jumaat. Apa tu dah tak pergi sembahyang, gimana? Pergi tempat lain. Tempat lain tu bukan tempat molek. Tak ada orang tak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba pergi ngaji Bukhari. Tak jumpa lah gitu.
Sembahyang Jumaat tak pergi, lepas malam tu pergi ngaji Bukhari. Bukhari kata apa sembahyang Jumaat tu afdal lagi. Mana? Benda yang tak masuk akal. Nak benda yang lebih hebat sedangkan benda yang asas dia tidak buat. Maka bermula dengan sembahyang Jumaat 5 waktu. Walaqad ra'aituna, dan kami melihat, dan aku melihat kami, itu katanya Ibn kami, aku melihat kami semua sekali, wa ma yatakhallafu anha, dan orang dan tidaklah tertinggal orang tersebut daripada sembahyang Jumaat illa kecuali orang itu munafik. Dia kata, Ibnu Mas'ud kata orang yang tak mari sembahyang Jumaat ni munafik. Sebab dia kata dia Islam, dia beriman, tiba-tiba Tuhan panggil hayya 'alas solah, tak mari. Melawak dah tu. Melawak tu salah satu sifat munafik. Bukan munafik etikad ni, munafik amal. Dia ada munafik etikad zaman Nabi ni, macam Abdullah bin Ubay tu. Zaman lainnya munafik amal orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang jelas akan sifat munafik dia tu. Walaqad kana rajulun, sungguhnya seorang lelaki yu'ta bihi yuhada, pernah berlaku katanya Ibnu Mas'ud, seorang lelaki yuhada baina rajulain, dipimpin, dipapuh oleh dua orang lelaki, hatta yuqama, sehinggalah didirikan dia dalam sah, kerana sungguh lagi sembahyang Jumaat. Hak ni orang benar-benar beriman. Sakit-sakit pun mari juga sembahyang Jumaat. Bila-bila tukar, pakai roda 3, pakai mutu okayu, kata okayu nak mari masjid. Bahkan di negara ni ada hak ngaku di masjid. Kaki tak ada dua-dua, ada tangan, jalan dengan tangan nak pergi masjid. Kita ni kaki sihat molek lagi, tangan sihat-sihat belaka, tiba-tiba tak siapa masjid. Malu kita kepada orang-orang ini. Baik. Wa fi riwayatil lahu qala inna Rasulullah SAW allamana sunanal huda, sungguhnya Rasulullah SAW telah mengajar kepada kami sunah-sunah yang memberi petunjuk, iaitu as-salatu fil masjid, salah satunya adalah semaya di masjid, alladhi yu'adzanu fihi, yang mana diazankan dalam masjid tersebut. Sebab dia ada masjid-masjid hak di kampung tu 2 kali habis hari. Goreng isu Zuhur tak ada, orang asar tak ada, subuh kau tak ada. Kalau ada masjid tu, ada masjid hari 5 waktu azan ke pergi masjid tu. Hak ni kalau tak ada orang sangat pergilah cara-cara nak pergi duduk. Tapi afdalnya pergi di masjid yang dilakukan azan 5 waktu. So kitanya nak dapat pahala ganjar dia besar. So laginya nak pergi duduk masjid. Jangan tinggal ni. Kalau boleh kat ni kita pergi duduk juga gila. Dah demo nak pergi sembahyang Jumaat ke masjid besar, tak apalah. Kawin ambil zuhur, ni ambil asar, ni ambil goreng, ambil isyak. Ada 5 ni orang tak apa dah. Yang penting pergi duduk surau. Pergi duduk surau mendapat satu ganjar dia besar daripada surau tu tidak berfungsi jadi berfungsi. Jadi kena ambil tanggungjawab juga ni. Ambonya duk ngajar di masjid Lundek, pahadalah ahli Jumaat kita ni minta pergi ngajar di kampung Amai. Betul lah jadual penuh tu. Jadi kita pun selik jara-jara dululah mana. Habis kita ada selik jara-jara tak boleh pergi kita pergi. Pas kita tak lagi, kita pun pasing pula kau sayang kita Ustaz Abdul Rahman lagi kata. Pas gasing kata tu masih sibuk belaka. Tak tahu lah siapa lagi ngajar lah ni. Tapi kalau boleh kita cuba. Bagi ngajar situ orang tu minta pula. Baru ni ngajar masih dia kata Ustaz kampung belakang ni kata. Ustaz duk nasi urdu belakangnya kampung payah nak jumpa belakang ingin. Boleh kau mari tiap minggu. Kita pun dengar lo ni pun jadual tu gile. Masjid-masjid gile 2 minggu sekali. Sombak anak lah jadual. Nak pergi lah. Dia kata ginilah jaga-jaga boleh tanya tak ada orang kita marilah. Kita cancel pak lain kita tangguh. Tapi kalau nak suruh mari minggu-minggu tak boleh. Jadi nak pergi duduk di masjid. Apabila orang suka dengar kita mengajar, orang tertarik, jadi orang ramai. Jadi ramai tu ramai lah mari sembahyang Jumaat. Tu kaedah dia. Dengan cara kita cari orang yang boleh tarik orang mari masjid. So, yang kedua, kalau tak boleh tarik orang mari masjid dengan mengajar, mudah ya. Golek kambing boleh 5 ekor agak penuh lalu masjid. Hak dalam payung dalam gua tu habis tu. Ada kambing ni. Tak apalah jaga-jaga nak suruh meriah, nak suruh makmur masjid ni. Berbagai kaedah kita boleh guna untuk tarik orang ke masjid. Ada seorang masalah ceritalah. Masjid dia tak ada orang mari. Dia pun mikir nak lagu mana nak suruh mari. Siapa masuk waktu zuhur dia nyanyi lagu dandut. Cinta daun pisang. Orang kampung mari, pakak mari belakang. Mari bawa batu lah.
Bapa mu duduk main nyanyi di masjid. Dia kata, kalau hamba ber tak mari, dia kata. Baik hamba nyanyi pakai mari belakang. Betul, satu niat tu betul sama, tapi salahnya salah guna masjid. Guna cara lain, cara yang lebih berhemah, yang sesuai dengan hukum syarak tadi. Macam-macam kita boleh fikirlah. Di kalangan kita ni ada penjawab awal, ada orang pecing hok mempunyai idea yang bernas. Bagaimana nak suruh orang ni tertarik yang masjid tadi. Masing-masing kita pakai fikir. Baik, yang keenamnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salat illa qad istahwadha 'anhum syaitan." Berkata tidaklah tiga orang di satu tidaklah ada tiga orang di satu kampung ataupun satu tempat yang mana tiba-tiba tidak diiqamatkan semaya, tidak dilaungkan azan untuk semaya, kecuali golongan tiga orang tadi telah dikuasai oleh syaitan, istahwaza alaihim syaitan. Jadi kesal daripada orang ramai tapi tak sembahyang Jumaat. Nabi kata kalau ada tiga orang tak apa dah. Sebab itulah ada pandangan ulama mengatakan tiga orang ni jadi fardu kifayah. Sebab kalau tiga orang buat, hak lain lepas. Dasar kepada ni, itu pandangan mazhab Syafi'i. Paling-paling tidak ada orang yang menghidupkan masjid-masjid dan surau di setiap kampung tadi. Fa'alaikum, maka Nabi besar, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu semua. Alaikum bagi orang Arab ni maksudnya wajib atas kamu untuk jaga semaya Jumaat. Fa innama kanapa kana ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Nabi buat satu perumpamaan az-dhi'bu. Dalam bahasa Urdunya beria ni serigala. Kita nak gambar ke serigala sini payah sebab kawasan kita ni tak jumpa serigala. Kalau duduk di Kashmir, ada ke Balochistan, baru kita nampak suasana. Di Kashmir, awak pergi kambing, beri, domba ni kan, dia tak pergi waguk gitu dah. Dia ada bukit saja, bukit tu rupuk saja. Jadi kambing dia ni bukan 3 ekor kita, kambing 3 ekor kena tepuh ke kereta seekor, tinggal 2 ekor. Pas ekor tu mabuk makan baju. Mampu saya ketinggal seekor lolek-lolek rebel habis tak ada. Ni ekor ada. Cari lain pula, cari pun seekor gitu ya. Di Kashmir, pergi kambing tu 3,000 tu paling kurang, 3,000 ekor. Penuh bukit. Sebab bukit dia ni Kashmir lah ke mana? Kita tengok ada cerita Indonesia tu, dengar ada bunga penuh. Dia air yang turun daripada banjar Himalaya. Air bukit yang bersih, turun celah-celah bukit juga, subuhlah bukit. Kawasan sejuk. Ambil. Jadi kawasan gitulah ada serigala, ada rimau bukitnya. Ada satu dokumentari dalam majalah 3 ni dia tunjuk. Bahawa tanya dah, kambingmu 3,000 ekor ni mu pergi lah ke mana? Dia kata kita jagalah depan sore. Dia tidak tahu bukit tu. Jaga depan sore, belakang sore. Betul-betul elok mai balik tidur dekat kawasan dia. Pagi esok lepas pula. Dia kata tak ada ke serigala ke rimau mai makan. Dia kata ada, semua seekor 2 biarlah niat sedekah, dia kata. Dengan 3,000 ekor sedekah seekor 2. Gak rimau ni kalau ada 3,000 ekor, dia tak makan 3,000 ekor, dia makan seekor tu. Tapi manusia hari-hari dia mau lakukan 3,000. Manusia rimau jahat manusia. Pitih kalau nak ngomong dia belakang, kalau dia tina nak jadi bini dia belakang. Harta kuasa nak ke dia belakang tu sifat manusia. Tapi rimau yang ambil seekor tu dia nak makan tu pasti tinggal, dia tak kacak lain. Rimau kau singa itu akan itu sifat binatang. Jadi manusia ni apabila dia melampaui daripada kemanusiaan dia jadi lebih jahat daripada binatang. Jadi Nabi sebut sesungguhnya singa, rimau dan juga serigala tu akan memakai kambing mana? Dia tak pergi makan kambing besar singa. Hak ada tanah besar dia tak pergi. Dia tahu dah pergi maafkan dia, maaf kena sedok. Beri duduk jauh kan? Duduk gitu beri. Dopo biropo dia. Gitu. Kalau kita pergi dekat ni kan, nyo sedok dia, cabut lutut kita, kena atas belakang. Ada orang atas satu video di India, lembu tu Tuhan bagi dia. Gak lembu India tanduk panjang gitu. Bah dia kalau lembu dia ngamuk gapo dia tembok
Dia igat kau sebab apa? Sebab Tuhan. Nak igat mana Tuhan dia kata boleh. Jadi dia lari nusuk atas pokok, lari. Ada 2-3 orang tu nusuk alai kalbuk. Nusuk kalbuk tu ala boleh muat 2-3 orang masuk itu, punggung tunggeng keluar. Lembu mari-mari napuk tu gak tanduk panjang tu. Nak pergi depan pun sombak dah kalbuk. Kok belakang nya tikeng dengan tanduk kok punggung tu lagu mana berasa. Teras sekali nak tahu balik pada. Tapi tak kacau. Jadi serigala tu Nabi kata, serigala hak ada napuk biri ramai kambing ramai, dia tak pergi makan belaka, dia cari hak mana? Dia cari hak duduk seko. Dia cari hak duduk sore hak jenis sedar lagu, hak tu. Maka Nabi kata orang tak mai sembahyang supaya kambing tu lagu sore duduk rumah dia cara tak masuk kumpulan tidak pergi sembahyang Jumaat, maka syaitan mudah nak kacau tu, mudah nak kecil tu. Hak tak mari sembahyang Jumaat. Maka kita ini kita nak jaga diri kita satu patu payah. Syaitan ni ada mana-mana mai bis. Maka tiada cara lain kecuali kita buat kumpulan, buat geruk. Geruk apa? Geruk sembahyang Jumaat. Hamba kepada mari sembahyang Jumaat. Kuih-kuih hendak lara tu dia sayang kita lagi. Mari lo sembahyang Jumaat dulu pakai lagi makan. Ada orang gitu. Itu pentingnya hidup dalam keadaan berjemaah dan juga jaga sembahyang Jumaat 5 waktu. Boleh. Tidak semua orang ni taraf tok wali tak lebar yang mana dia boleh jaga, boleh puasa sama. Tidak semua orang lah. Hak boleh tu silakan, tak. Comel bagi dia. Tapi bagi kita kalau kita berasa kita duduk sore jadi penuh jadi karu, maka kita kena menyertakan diri kita bersama dengan kumpulan yang ke arah kebaikan. Dia masuk kumpulan hak ngarut juga. Kita ngarut dah, masuk kumpulan ngarut. Masuk kumpulan ayah hutan. Kenapa? Ayah pun tengok kata gila tu aku. Aku tak ada nampak dia nampak. Bahasa tengok mana orang main hutan. Kita duduk jauh kita berasa nak suka Allah tak ada otak bawa ni. Itu pandangan gitu. Itu yang kau jauh tu. Dia tepi lebih pada air lagi dia tepi. Jadi kalau kita ni tak comel dah karut dah pakai gesai dengan tak comel pun. Maka jadi kau karut kata. Maka Nabi kata gesai dengan orang hak sembahyang Jumaat, gesai dengan orang hak dengar orang mengajar, gesai dengan orang hak suka ngaji Quran baca Quran, maka kamu akan jadi orang yang soleh, orang yang baik. Apa dia? Bermula dengan sembahyang Jumaat. Dia mari sembahyang Jumaat juga, lama-lama paling-paling tidak mula-mula tak saya dengar orang mengajar. Duk nyanda ke belakang tiap bukan masjid lah di Afrika Selatan. Nyanda tiap biarlah pada balik kata nak mari payah pula tidur sini. Bila-bila main telefon apa. Ustaz sudah ngajar sembahyang Jumaat. Isyak mula-mula lama-lama kata ada mari saja baik dengar, mari masuk ada kat ekor sikit. Lama-lama bawa kita, lama-lama dia pula boleh mengajar pula. Tidak mustahil kata kalau kita ni panggil beri perhatian murid kita boleh faham murid, insya-Allah kita pun boleh royak sebagaimana ustaz royak insya-Allah. Tapi bermula dengan sembahyang Jumaat. Jadi masa setakat itulah ini apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan asli. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.